kunci syurga. Itulah yang akan diuraikan untuk ceramah kita. Untuk itu sekali lagi majlis dengan ini silakan serta menyerahkan majlis ini kepada ceramah kita kepada Ustaz Azam. Majlis dengan segala hormatnya. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan tuan pengurusi majlis kita pada malam ini yang baru sekejap tadi memberikan ucapan haluan. Seterusnya yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Surau Kampung Baru Kuala Mai Panas setapak Kuala Lumpur, para imam, para bilal, hadirin hadirat, tetamu Allah semua, kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah. Allah selalu memberi izin kepada kita berada di dalam majlis yang baik. Alhamdulillah, sekali lagi kita pada malam ini diizinkan oleh Allah berada di dalam majlis yang baik, majlis ilmu. Mudah-mudahan berhimpun dan berkumpulnya kita pada malam ini mengundang rahmat dan barakah daripada sisinya. Semoga apa yang kita kerjakan ini terhitung sebagai amal soleh yang akan ditulis dalam buku amalan kita, yang memberi kebaikan bagi hidup kita di dalam ini, insya-Allah menjadi saham kemenangan kepada kita semua. Pada hari kita akan dibawa beramai-ramai bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi sebagaimana telah dimaklumkan oleh pengurusi majlis, macam biasalah untuk kuliah di wilayah persekutuan kita gunakan kitab Anak Kunci Surga. Dulu wilayah dan Selangor. Selangor belum boleh. Jadi wilayah lah dulu, Kuala Lumpur lah dulu. Kemudian baru kita menjawab persoalan. Jika ada persoalan tak? Tak ada hari ni? Tidak ada soalan. Okey. Baik, kita tengok kitab Anak Kunci Syurga. Kitab ini kitab Jawi, dikarang oleh ulama yang terkenal di zaman era moden ini, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, seorang ulama Nusantara, tapi dia bermukim di negeri Makkatul Mukarramah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripadanya ujub, setengah daripadanya daripada sifat mazmumah ialah ujub. Kerana itulah ulama-ulama mengatakan 3 jenis ilmu wajib belajar, tidak boleh pilih. Iaitu ilmu akidah atau ilmu iman, tak boleh pilih, mesti belajar. Yang kedua ilmu fiqh, iaitu ilmu tentang sah, batal, syarat dan sebagainya, ibadat, sembahyang, bersuci, puasa, haji, korban. Dan yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf maksudnya ilmu akhlak. Akhlak itu jadi mulia, itu panggil ilmu tasawuf. Kalau kita tak faham, kadang-kadang kita dengar ilmu tasawuf ni ilmu apa? Ilmu tinggi. Salah. Dia bukan ilmu tinggi. Ilmu tasawuf ilmu membaikkan akhlak hati. Kerana itulah hati kita ini, kalau ada benda-benda yang kotor, sifat-sifat yang dicela oleh syarak, maka kita akan berhadap dengan Allah pada hari kita bertemu dengannya nanti dalam keadaan Allah murka pada kita. Maka ilmu tasawuf maksudnya ialah ilmu untuk membersihkan hati daripada sifat yang tercela. Itu je. Batu ilmu tasawuf ilmu yang sangat baik. Sumbernya Al-Quran dan hadis. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah, beruntunglah orang yang membersihkan hatinya daripada sifat yang tidak baik, dan rugilah orang yang membiarkan hatinya kotor dengan sifat-sifat yang mazmumah.
maka wajib kita buang dalam hati kita sifat yang tercela, sifat mazmum, dan masukkan sifat yang dipuji, yang disuruh Allah, sifat mahmud atau mahmudah, sifat yang dipuji syarak. Malam ini kita sambung lagi antara sifat yang dicela syarak yang wajib kita buang dalam longkang kalau ada dalam hati kita, iaitu ujub. Ujub. Dia ni benda yang tidak baik, tapi wajib kita belajar, wajib kita kenal. Sama macam tai ayam, najis ayam. Najis ayam mana ada orang makan? Najis ayam ada tak orang buat make up, buat bedok? Bedok apa comel ingat tu? Tai ayam. Ada? Tak ada. Benda kotor. Tapi wajib dah belajar tentang najis? Wajib tak? Wajib. Supaya kita kenal najis dan kita basuh kalau kena kita, dan kita jauhkan kalau dekat dengan kita. Kerana tujuan kita hidup beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku jadikan jin dan kamu manusia melainkan untuk beribadah. Maka kalau beribadah tanpa bersuci, tidak diterima Allah. Antara bersuci itu ialah berwudu, lagi mandi hadas, lagi tayammum, lagi istinja, bersih daripada kencing dan najis. Kalau kita tak belajar tentang air kencing, tak belajar tentang tai, takut-takut kita tidak basuh dengan betul. Dalam satu hadis Nabi pesan, tanazzahu anil bauli fa inna amata azabil qabri minhu au kama qala, hendaklah kamu basuh betul-betul bersih daripada air najis kencing kamu, kerana ramai yang kena katak, kena azab dalam kubur mereka sebab air kencing. Jadi kita wajib belajar tentang benda kotor, air kencing, darah, nanah dan sebagainya, supaya bersih ibadat kita. Maka wajib pula kita belajar tentang najis-najis dalam hati, seperti ujub, takabur, riak, kasih kepada dunia, hasad dengki, supaya bersih hati kita. Bila hati bersih, baru dapat masuk ke dalam syurga Allah. Jadi malam ini dia kata, iaitulah ujub. Ujub tu apa dia? Iaitu membilang besar ia seorang akan dirinya atau satu kelakuan dari kelakuan dirinya, seperti ilmunya dan ibadatnya, dan tiada takut ia akan hilangnya, dan lupa ia orang itu akan bahawasanya pemberian daripada Allah Ta'ala baginya. Apa makna ujub? Asal makna ujub makna hairan. Hairan apa? Hairan dengan diri sendiri. Kita rasa hairan dengan diri kita. Kadang-kadang kita tengok kereta mewah lalu, contoh harga 10 juta. Depan hairan tak kita? Huyo, tu panggil ujub, hairan. Rasa hebat benda yang ada depan kita. Faham tak ke? Kita tak pernah tengok kapal besar, kita tengok speedboat kecil-kecil je. Kita pergi di Port Klang tengok kapal, ya Allah, 3 padang bola besar. Huyo, besarnya kapal. Itu dipanggil ujub pada lurah. Hairan, hairan. Jadi ujub di sini maksudnya hairan, rasa hebatnya diri kita sendiri. Itu dicela syarak. Hairan kapal tu besar, tak ada masalah. Hairan tengok kereta mewah, tak ada pelik, tak salah pun. Tapi berasa hairan, berasa hebat diri kita sendiri, balik awal. Itu perangai yang tercela. Allah benci orang yang rasa hebat diri dia. Nampak? Jadi kalau kita ada rasa hebat, buang awal-awal. Kalau kita mati tak dan buang perasaan hebat dalam diri, maka kita akan bangun di hari kiamat nanti dalam keadaan ujub juga. Kerana an-nasu yub'asu yaumal qiyamati ma ala ma kana alaihi ala ma mata alaihi atau kama qala, kerana sesungguhnya seseorang itu akan dibangunkan di padang mahsyar nanti atas kelakuan yang dia mati dulu. Faham tak? Kita akan bangun di padang mahsyar. Lepas tiup sangkakala yang kedua,
atas keadaan kita mati. Sama ada pada race apa panggil benda bangsanya, sama ada umurnya, sama ada keturunan siapa, nasabnya, dan begitu juga baik atau buruknya, orang ahli pahala atau ahli dosa tidak akan berubah. Maknanya kalau dia mati itu seorang Melayu, dia bangun di padang mahsyar, dia orang Melayu, tidak akan tersalah. Mati dulu di Kampung Baru Air Panah Melayu, tapi silap bangkit jadi Nepal, tak faham lagi. Nah, dia mati dulu Bangladesh, dia bangkit dia Bangladesh. Dia mati dulu dia Arab, bangkitnya Arab juga, tidak bertukar. Dari segi umur, siapa yang mati di dunia berumur 60 tahun, dia bangkit keadaan orang umur 60. Kerana alam barzakh tidak menambah umur. Alam dunia tambah umur. Nampak? Alam barzakh tak. Dia mati umur 95 tahun di dunia, dia bangun seperti orang 95. Dia mati umur 3 tahun, mati lemah dalam beseng contoh, bangun umur 3 tahun. Dia mati umur 2 hari demam panas baru beranak, dia bangun baby umur 2 hari. Itu sebuah umur tidak berubah. Hadis ni ala ma mata alaih, atas barang yang dia mati dahulu. Kita ni anak ayah kita nama Abdullah contoh, maka kita bangun di padang mahsyar nanti Abdullah itu ayah kita juga. Dia tak akan jadi tersalah Abdullah tu jadi anak kita pula. Faham lagi? Masa kita mati bini kita nama Aminah. Faham? Di padang mahsyar nanti Aminah itu bini kita. Tak akan tersilap Aminah itu jadi anak saudara pula. Tak ada. Faham? Maka kalau kita mati sebagai ahli ibadah, bangun di padang mahsyar ahli ibadah. Ada seorang laki-laki dia meninggal. Dia meninggal jatuh daripada unta, mati ketika ihram. Sedang ihram. Nabi kata jangan campur wangian dalam air mandian dan jangan tutup kepalanya. Kerana orang dalam ihram haram pakai minyak wangi. Tahu tak? Dan haram pakai kopiah tutup kepala. Tahu tak? Selagi belum tahlul, maka mayatnya itu tidak diletakkan wangian dan tidak ditutup kepalanya. Nabi kata fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Mayat ini dalam ihram, dia akan bangun di padang mahsyar dalam keadaan berpakaian ihram dan lagi pula dia bertalbiyah mulutnya. Bangun di padang mahsyar dia akan menyebut labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Jadi kita tengok di padang mahsyar orang yang bangunnya dalam keadaan talbiyah, kita faham dia dulu mati dalam keadaan ihram. Orang yang mati ketika perang, dia syahid dalam peperangan, maka dia bangun dengan pakaian perang itu, dengan senjata perang dia itu. Kalau mati sebagai pemain nombor ekor faham lagi, maka dengan nombor ekor lah di tangan. Na'udzubillah. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala meriwayatkan bahawasanya orang yang mati dulu dia bunuh diri, dia ambil pisau dia tikam dan dia bangun di padang mahsyar pisau di tangan dan dia menikam sebelum masuk neraka. Dan orang yang dia mati dulu dia naik atas bangunan atau bukit, dia terjun bunuh diri mati, dan dia bangun di padang mahsyar sibuk dia naik bukit dan terjun atas kelakuan mana. Orang yang masih hidup dulu dia mati sebagai pembaca Quran, Quran sentiasa di tangannya, lengah letak dalam kocek, kemudian keluar baca lagi, dia bangun dalam keadaan Quran di tangan. Orang yang mati di dalam dunia tasbih di tangan, basah mulut dengan zikir, dia bangun di padang mahsyar dengan tasbih. Kalau kita bersukan di dalam dunia, badminton umpamanya, kalau dia melalaikan kita daripada kewajipan perintah agama, kita bangun kat gini na'udzubillah dengan raket badminton. Nampak tak? Kalau bersukan yang tidak melalaikan tak ada masalah. Main bola sampai tak semayang,
Sampai tak kenal wajib mana yang haram, maka dia telah melalaikan kita. Maka alat sukan itu digantung di leher kita di padang mahsyar. Allahu Rabbi, malu kat orang. Orang lain bawa Quran padang mahsyar, bawa tasbih, kita bawa buk bola penuh tekuk dengan tianggu takut atas belakang geng kita. Jadi mu pilihlah mu nak bangun nanti sebagai apa. Faham tak? Oh, saya nak bangun di padang mahsyar sebagai hafiz Quran. Sekarang hafiz Quran. Saya nak bangun sebagai ulama hadis. Sekarang hafal hadis. Nampak? Gitu lah. Atas pilihan kita kan. Kita tak boleh kata Allah zalim. Oh, Allah zalim dia jadikan ulama tu pandai, dia jadikan kita tak ulama. Lah. Ulama masa lahir Imam Syafi'i masa beranak, ingat pandai tak hadis umur 2 hari? Dah sama macam kita kau. Tahu tak? Semua beranak jahil belaka. Tapi mereka bersungguh-sungguh. Man jadda wajada. Orang yang bersungguh-sungguh, ghalibnya berjaya. Nah, balik kita kepada ujub. Jangan rasa hebat diri, jangan rasa lebih pada orang lain. Kalau kita nampak ada hebat kepada diri kita berlaku, cepat-cepat ingat kepada Allah. Allah tak marah. Kerana ujub yang dibenci Allah ini, rasa hebat dengan sesuatu seperti dengan ilmu, dengan amal, atau dengan harta benda dan sebagainya, kebijaksanaan, pandai bang, pandai baca Quran, boleh buat lagu dan sebagainya. Tak apa kita rasa hebat, tapi kena ingat ini kurnia daripada Allah. Ujub yang haram ini, rasa hebat, pandai baca Quran, pandai baca kitab, dan lupa Allah yang beri kurnia. Ingat tak? Dan adalah ujub itu sebab bagi takabbur. Ujub itu adalah ibu daripada takabbur. Bila sudah hilang, lupa Allah yang beri nikmat, akhirnya membesarkan diri. Bila ada takabbur, tidak boleh masuk syurga. Mu raja ke, mu sultan ke, menteri besar ke, ketua menteri ke, YB ke, Exco ke, JKK ke, MPKK ke, Tok Imam ke, ustaz ke apa, takabur, tak masuk syurga. Faham? Tu. Siapa sini tak mau masuk syurga? Angkat tangan. Aku nak selfie dengan dia. Semua nak masuk syurga, betul tak? Kenapa? Kerana fitrah manusia tidak suka susah. Kerana dia tahu neraka itu susah. Jadi bila kita nak masuk syurga, boleh atau tidak? Boleh. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk syurga. Alhamdulillah. Orang Kuala Air Panah, orang Sentul, orang Keramat, AU1, AU3, apa lagi? Tamang Melati, Melawati, Bukit Antarabangsa, semua masuk syurga. Faham? Tahu di mana? Nabi bagi tahu. Nabi kata ke mana? Kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umat aku akan masuk ke dalam syurga. Illa man aba. Melainkan orang yang tidak mahu masuk. Jadi umat Nabi di KL masuk syurga, umat Nabi di Selangor masuk syurga, umat Nabi di Melaka masuk syurga, umat Nabi di apa benda lagi, Pontiang, Johor, Kulai, Air Hitam masuk syurga. Illa man apa? Melainkan mereka yang tak mau masuk. Famai ya Rasulullah, siapa yang tak mau masuk itu wahai Nabi? Jadi sahabat pun tanya, ada tak? Ada juga orang tak mau masuk syurga? Nabi kata, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani fahuwa faqad aba. Barang siapa yang taat perintahku, dia masuk syurga. Tak ikut perintahku, dia tak mau masuk. Bila tak mau masuk, masuk apa? Belah sana, konalok, the member of the hell. Faham lagi? Kerana akhirat hanya ada 2 persimpangan, tidak 3, tidak 4, tidak ada duke, tidak ada jalan-jalan pilihan, tak ada. 2 saja, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Kata Allah, suatu golongan ke syurga, satu lagi golongan ke dalam api neraka. Na'udzubillah.
Atas dunia banyak junction, banyak sipang boleh kau nak. Faham? Tak jadi lagi setapak, pusing belakang. Tinggi batu ke, beres. Siapa dekat dah batu ke, tak jadi lah. Kita kau nak ambil kanan masuk gombok. Gombok. Dekat nak masuk gombok, tak jadi gombok. Kita pusing balik setapak. Boleh. Jadi bila tidak masuk syurga di akhirat, nak balik semula ke KL, no. Sebelah sana bro. Faham lagi? Na'udzubillah. Jadi kita muhasabah diri. Dalam keadaan kita sekarang, syurga nampaknya berat, hala ke neraka tu mudah. Betul tak? Kerana kita banyak lara, betul tak? Banyak istighfar. Allah tak heran dosa kita banyak. Allah heran kenapa tidak mau minta ampun kepadanya. Betul tak? At-taibu anil zambi habibullah. Siapa minta ampun kepada Allah, bertaubat, dia jadi kekasih Allah. Dan perbezaan antara keduanya, ujub dan takabur, bahawa takabur itu melazimkan ia akan mereka yang takabur atasnya, dan ujub itu ketentuan ia ujub dengan seorang dirinya. Kerana firman Allah Ta'ala, wa yawma hunaini id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Artinya, sebut olehmu, ingatlah akan kisah perang Hunain, iaitu lembah antara Mekah dan Taif, ketika menyukakan akan kamu rasa hebat oleh banyak kamu, maka tiada mengkayakan ia banyak daripada kamu akan sesuatu. Allahu Rabbi. Batulah kita kena ingat, Islam ini umat tauhid. Kena faham tauhid tu selamat gitu. Nampak? Tauhid bahasa Arab, wahada yuwahidu tauhidan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Maksudnya mengsatukan. Artinya dalam kehidupan kita ni segala-galanya daripada Allah. Itu baru tauhid. Bukan yang menghidupkan Allah, yang menyembuhkan doktor. Itu bukan tauhid. Semua Allah. Dia yang menghidup, dia yang mematikan, dia yang menurunkan penyakit, dia yang menyembuhkan. Dia yang menjamin rezeki kita, dan dia menjamin masa depan anak cucu kita. Nampak? Itu tauhid. Semua satu saja, Allah. Kullun min indillah. Katakanlah pada mulutmu, pada hatimu, semua min daripada sisi Allah. Tidak share dengan siapa-siapa. Kita boleh mari ni malam ni, Allah izin. Kalau Allah tak izin, kita tak sampai sini. Kita akan duduk di rumah main TikTok. Faham lagi? Nampak? Ni yang dengar live ni, Allah izin. Kalau Allah tak izin, dia tak buka Facebook, tengok live. Dia tengok drama, sambungan cerita semalam Atu Kopek. Semua dengan izin Allah, dan Allah pilih. Lepas tu kita kena banyak syukur kepada Allah. Ni ramai-ramai malam ni hidup ke mati? Hidup. Ramai tak yang mati Covid? Ramai. Saudara kita, saudara belah bini, anak cucu, kawan Facebook, kawan TikTok, kawan Instagram, monogram, kilogram, kilometriko. Lagi mana? Faham tak? Ramai tak mati? Mati nak? Ada yang ditidurkan, ada yang buku dengan plastik, ada yang tak dang baca talqin. Kita hidup, balah budi Allah dengan bersyukur kepadanya. Betul tak? Ni orang lain mati Covid, kita hidup time kutip derma bagi RM1 je. Nah, dalam kehidupan kita macam-macam kita lalui. Kita bekerja. Contoh, kita bekerja, dapat kerja, okey, dia ambil bekerja, dibayar gaji RM6,000 sebulan. Ingat, ini semua Allah yang tentukan. Jangan sampai kita berterima kasih pada makhluk dan lupa kepada Allah yang mengaturkan kejayaan kita hari ini mendapat pekerjaan dengan syarikat ini. Nampak? Innallaha qaddara qadra kulli syai' qabla an yakhluqa
samawati wal ardi bi alfi khamsina. Maksudnya Allah Ta'ala telah mentakdirkan sebelum daripada dijadikan langit dan bumi ini 50,000 tahun. Khamsina alfasanah, 50,000 tahun. Belum lagi buat langit dan bumi, tak ada lagi langit dan bumi. Tulis dah ni, malam ni mu semua mari di surau ni. Faham lagi? Bukan 50 hari sebelum kita lahir, 50,000 tahun sebelum Allah buat 7 lapis langit dan bumi. Nampak? Sebab tu jika benda itu baik, alhamdulillah. Kalau benda yang tidak baik, sabar dulu. Ingat, kalau Allah kehendak dia berlaku, tidak kehendak tidak berlaku. Jadi kalau kita tengok Allah, aku ni pandai membaca Quran, jadi imam, ramai orang puji aku. Jangan lupa siapa yang bagi pandai. Nampak? Kita tak nampak, kita dah nampak kita ni sebab aku dulu ni, aku bersungguh-sungguh begini ni, lupa Allah yang pilih. Sebab tu lah benda baik kalau orang kata kita pandai, molek dan sebagainya, apa kita jawab? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa maknanya? Apa yang kamu puji ini bukan milikku tetapi milik Allah. Alhamdulillah, tak ada khabar. Lillah, lam tu apa makna? Kalau mengaji balaghah, lam tamlik. Faham? Allah, puji-puji tu milik Allah. Kita pandai mengaji Quran, kita pandai bang azan, orang puji kita, best suara anta best. Kita jawab alhamdulillah. Apa makna alhamdulillah? Maksudnya kamu kata suaraku best, suaraku sedap, itu kamu puji aku ya. Sebenarnya pujian itu bukan milikku tapi milik Allah. Itu maksud alhamdulillah. Kita tak faham, alhamdulillah memang sedap suaraku. Faham? Nampak? Jadi kita saja lupa kepada yang memberi suara. Situ kena betul tu. Faham lagi? Jadi itu tujuan kita belajar. Bila kita belajar, barulah kita berjalan dengan betul. Faham lagi? Tak usah kata akhirat, dunia pun kena pandai. Kalau tidak pandai dalam dunia, takkan bawa kapal terbang. Nampak? Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-halaku bisnaini al-qunut wal ujbu. Artinya binasa itu ada, ia binasa dua. Pertama, putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala, dan kedua, menyukakan akan seseorang oleh dirinya. Jangan putus asa. Siapa putus asa, dosa besar, dan dia akan hilang rahmat Allah. Kita hidup kita ini perlu dua benda besar. Pertama, nikmat. Faham? Nikmat. Kita mari tadi naik apa? Naik kereta motor, tu nikmat Allah bagi kita. Kalau tak ada motor, jalan kaki letih. Nak molek tak jadi mari kena hujang gitu ni. Nak. Jadi Allah beri kita motosikal. Nikmat. Boleh naik 2 orang, anak seorang dalam raga. Nah, 3 tahun lepas tu Allah bagi tambah lagi nikmat, daripada 2 tayar jadi 4 tayar. Sekarang sudah ada kereta Exia. Nampak? 5 orang boleh naik, 2 depan, 3 anak di belakang. Buka aircon sejuk macam duduk di Switzerland. Nikmat tak? Nikmat. Kita ada rumah dulu menumpang, rumah mertua, 2 tahun kahwin boleh menyewa sendiri, 3 tahun menyewa, sekarang boleh beli dah rumah sendiri, bayar 400 sebulan. Faham lagi? Itu nikmat. Kena terima kasih tak? Terima kasih tu buat macam ni, thank you Allah, gitu. Bukan gitu, tu nasyid. Terima kasih kita pada Allah ialah kita gunakan nikmat itu untuk agama Allah. Tu panggil terima kasih. Faham lagi? Syukur bukan alhamdulillah. Alhamdulillah tak talafus bisyukri, cuma melapaskan saja. Syukur bukan alhamdulillah. Syukur ini kita guna segala nikmat untuk apa Allah jadikan nikmat itu. Kita gunakan mata untuk tengok Quran, gunakan telinga dengar orang baca hadis,
guna mulut untuk bercakap benda yang baik, guna kaki berjalan ke majlis ilmu dan ke masjid, tu panggil syukur. Macam sembahyang, takbir sampai salam, itu semayang. Adapun usolli, itu bukan semayang, itu talaquh biniat. Jadi kalau kita tidak pun takbir, tidak rakaat, tidak sujud sampai masa zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala, tak semayang, sambung main snooker. Betullah orang yang sebut ya subhanallah, alhamdulillah, 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 dia belum bersyukur. Faham lagi? Syukur, gunakan kereta yang Allah bagi itu pergi masjid. Gunakan duit yang ada sebahagian tu, razaqnahum tu yunfikun, sedekah. Itu syukur. Jadi jangan putus asa. Ada orang putus cinta, bunuh diri. Dia nak bunuh diri, putus cinta. Ada tak gitu? Kadang-kadang bukan tu sangat, kekasih dia tu tak balas WhatsApp, bagi blue tick ni. Kekasih dia tu baca WhatsApp, cuma tidak jawab. Nak bunuh diri. Sewing. Ini masalah manusia. Kalau kekasih dia tu macam bidadari, boleh tahan kira nak terjun bangunan. Kalau kekasih dia tu macam heroin Titanic, boleh tahan kira. Pipis macam strawberry, mata hijau. Ni hitam letung kasih. Faham lagi? Kaki kerok, dia nak terjun dah. Kenapa? Kerana putus. Jangan putus asa. Kita sekarang ni banyak dosa, banyaknya dosa aku ya Allah, banyaknya. Tapi kita harap rasa Allah akan mengampunkan. Allah akan ampun. Kita kena buang kerja, Covid gitu begini, PKP dan sebagainya, susah. Dan kita yakin Allah akan bantu di hari hadap muka kita. Maka Allah pasti bantu. Kenapa? Kalau kita rasa Allah tidak akan bantu, Allah tak akan bagi dah kerja lain, Allah akan sempitkan rezeki kita akan jadi bagaimana yang kita sangka. Dalam hadis kursi, firman Allah, ana inda dhanni 'abdi bi, aku adalah mengikut hamba-ku membuat sangkaan kepada diriku. Dia sangka aku akan tolong dia, aku akan tolong dia. Dia sangka aku tak akan tolong dia, aku tidak akan menolong. Jadi waktu kita banyak rojak, jangan putus asa. Allah sentiasa sedia untuk memberi kebaikan kepada kita. Dan setengah daripadanya yang ke-8 riak, iaitu menghendaki oleh seseorang dengan ibadatnya akan manfaat akan mata benda dunia, kegunaan dunia, seperti puji dan harta. Kerana firman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Artinya maka lembah yang di dalam api neraka itu bagi sekalian yang lalai daripada semayang, lagi yang riak mereka itu pada semayang dan lainnya. Dan kerana sabda Rasulullah SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirk al-asgharu wa huwa riya, bahawa yang lebih takut, barang yang aku takut atas kamu, mensyirik yang kecil, dan iaitu riak. Menceritakan dia hadis oleh Imam Ahmad. Selepas pada ujub malam ni, riak pula. Riak kena dengar, kerana ramai kita bercakap tentang riak tapi salah. Ramai orang dia cerita tentang riak tapi salah. Dia nasihat orang tentang riak, dia tak faham benda makna riak. Nampak tak? Apa saja pun kalau kita tak faham, jadi salah. Bukan dalam bab dunia saja, bab akhirat saja, bab dunia gitu kok. Kawan tu beli MyWi baru, contoh, dia pun ambil gambar MyWi baru dan ceng-ceng buat dalam Facebook. Ada pun kawan-kawan dia pun tulis, alhamdulillah rezeki, alhamdulillah rezeki, alhamdulillah, bagus, semua yang baik. Lepas tu mari seorang nak bengong, ini riak. Ada tak gitu? Itu penyakit akhir zaman. Kalau tidak tahu, jangan bercakap. Man takallama bi kalimatin la wa huwa lam ya'lam ma'naha fa huwa jan. Barang siapa yang bercakap dengan satu topik, dia pun tak faham apa makna topik itu,
dia orang gila. Nampak? Orang gila dah masuk komen. Ambil gambar Maybe baru, tunjuk dalam Facebook ke kawan-kawan. Itu bukan riak. Apa makna riak? Belajar dulu. Faham? Apa makna riak? Talabul manzilah fi qulubin nas bi a'malil akhirah. Mencari kepujian dalam hati manusia dengan melakukan amal akhirat. Beli Maybe bukan amal akhirat. Faham? Dia beli komputer baru, dia post dalam Instagram. Nampak? Comel tak komputer saya, 6,000 saya beli. Ada orang tulis, tak baik, riak. Dia nak nasihat orang, dia patut dinasihat. Itu bukan riak. Riak ini kita buat amal akhirat. Kita sembahyang bukan kerana Allah, kerana makhluk. Kita baca Quran bukan kerana Allah, kerana manusia. Kita sedekah bukan kerana Allah, kerana menunjuk-nunjuk. Itu barulah namanya riak. Faham lagi? Adapun kita buat benda dunia, kita tunjuk, itu bukan riak. Kita buka kedai ketuk body, cat kereta, kita cat lawa-lawa supaya orang puji kita punya kerja dan nanti orang laku kedai kita. Itu bukan riak. Dan dia buat lawa-lawa menunjuk ke orang, tu boleh. Yang riak ini bi'amalil akhirat, amalan akhirat. Sembuh kereta bukan amalan akhirat, bro. Faham? Contoh riak. Dia duduk lepas mayang asar, dia menyandar kat tiang, orang balik habis. Dia malas balik sebab rumah dia jauh sikit. Jadi dia nak tunggu maghrib. Faham lagi? Terus kuliah. Dia pun sandar kat tiang tu, tak buat apa dah. Nyandar. Pukul 6 dibunyi orang masuk. Prak 5-6 orang belakang nak semayang, belum semayang. Faham? Dia pun tengah nyandar gini, tengok orang mari, dia pun subhanallah, 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 subhanallah. Tu dia. Tadi dak zikir, tiba-tiba orang masuk, subhanallah, 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 subhanallah. Nampak lagi? Untuk siapa dia berzikir? Supaya dilihat oleh hadirin yang semayang di belakang. Nampak? Itu dia. Surah tu biasanya 3 orang yang mari. Faham lagi? Jadi Bilal tu memang dia bang slow je. 6 tahun dah dia azan lagu tu. Tiba-tiba malam tu 600 orang mari. Dia pun buka mic, tengok Allah, 600 orang. Syaitan pun mari. Bro, takkan bang macam tu. Madinah sekali. Allah. Kenapa 600 orang di belakang? Kerana Allah atau kerana hadirin? Itu masuk. Faham lagi riak? Tu riak, menunjuk-nunjuk supaya orang puji. Kalau tak puji di mulut pun tak apa. Fi qulubin nas, puji dalam hati sudah memadai. Tu imam tu biasanya dia baca maghrib, rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. 12 tahun dah macam tu. Kenapa? Kerana 2 orang je mari. Faham lagi? Surah kampung je. Tiba-tiba petang tu ramai 1,200 orang singgah, 43 buah bas penuh sampai di tangga-tangga penuh. Faham? Imam pun pusing, Allah ramahnya orang. Syaitan pun masuk. Takkan kuliah wah Al-Kahfi sekali. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Faham? Kenapa? Nak suruh orang kata hebat. Itu riak. Faham lagi? Masuk nak bos sedekah dah. RM20, faham? Tak ada orang dok simpan dulu. Faham lagi? Tak, simpan dulu lah. Bila orang ramai. Faham?
Kerana Allah, kerana orang. Itu riak. Dia beli beki tangga baru, baik gambar, itu bukan riak. Dia buat kuih sedap-sedap supaya orang puji, makan sedap dan laku kuih dia. Itu bukan riak. Riak ini talabul manzilah, mencari ketinggian fi qulubin nas, dalam hati manusia, bi a'malil akhirah, dengan melakukan segala amal yang bangsa akhirat. Faham? Baru jelas. Faham bab riak, baru boleh nasihat orang tentang riak. Ni kita pun tak faham. Kita kata orang riak, jadi kita bertanggungjawab dengan perkataan itu. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai mereka itu daripada sembahyang. Kata ulama-ulama tafsir, yuakhiruna salatahum an waqtiha, melambatkan sembahyang sampai habis waktu. Masa semayang asar, dia tak semayang asar. Kenapa? Dia sibuk dengan projek dia, dengan kerja pejabatnya, dengan bank dia, dengan pelanggan dia, dengan meeting dan sebagainya. Nanti lepas maghrib baru qada. Ini orang macam ni, neraka wail. Wail ini satu lembah dalam neraka Jahanam. Neraka tu satu lubang besar, dan ada lubang-lubang lagi dipanggilkan wail. Tu jangan main. Batu tak semayang masuk neraka. Tapi jangan kata pula orang tu ahli neraka. Cuma sekadar umum, boleh kita sebut, tulis dalam Facebook, buat status boleh, siapa tidak semayang nanti masuk neraka, boleh. Faham lagi? Tapi jangan panggil kawan kita itu sebagai ahli neraka, itu tak boleh. Kawan kita tu memang tak semayang, kita panggil ahli neraka banyak. Jangan, itu haram, tak boleh. Kita hanya boleh secara umum, kerana itu yang disebut oleh Allah. Apa neraka untuk orang yang tak semayang? Neraka sakar. Faham lagi? Dalam Quran sebut neraka sakar untuk orang yang tak semayang. Tak kira orang tu orang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand, orang Saudi, orang Yaman, orang Maghribi, Tunisia, Morocco. Faham? Tak semayang, neraka sakar. Mu raja, mu menteri, mu presiden, mu CEO, tak ada peduli. Penganggur ke apa, polis ke apa, tak semayang, neraka sakar. Dia ada grup dia grouping dah situ. Nampak? Jangan main tak semayang. Tidak semayang suatu penjenayah. Orang tak semayang. Bukan isyak dadah penjenayah, bukan pecah rumah tidak semayang. Pencuri melakukan jenayah. Betul tak? Tak semayang juga penjenayah. Kesalahan mencuri. Allah kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, apabila sabitlah memang dia mencuri dan sampai harga barang curian itu dengan nisabnya, maka hendaklah kamu kerajaan hukum potong tangan. Tapi kalau tidak semayang, hukuman mati. Mana lebih berat? Nampak? Orang yang tak semayang lebih hina dari iblis. Iblis bukan tak mau sujud kepada Allah. Iblis tak mau sujud kepada Nabi Adam. Orang yang tak mau semayang tak mau sujud kepada Allah. Betul tak? Kita orang tak semayang buat menantu. Buat menantu. Tiung tangan orang tak semayang. Tak. Orang tak semayang musuh Allah, musuh para nabi, musuh orang-orang beriman. Dia benci dengan Allah, dia tidak sudi untuk ikut perintah Allah. Itu orang tak semayang. Itu yang keluarkan semayang dari waktu. Semayang lagi tapi semayang qada. Yang tak semayang terus, go back yearly, balik awal. Allazina hum yuraun, dan juga orang-orang yang riak. Kalau semayang di rumah, kalau semayang di masjid, Allahu Akbar. Kerana orang ramai melihat. Duduk kat masjid, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Di rumah tengok Gusti. Faham lagi? Kenapa? Kerana tak ada orang tengok. Cuba dia tengok-tengok Gusti itu, pengurusi masjid, tiusia masjid tu, imam mari ke rumah dia. Dia tutup lah. Faham? Tutup. Assalamualaikum. Siapa ha? Ni orang masjid mari. Tutup. Ambil tasbih. Waalaikumsalam. Faham? Itulah hidup kita. Faham tak? Hidup kita ini drama swasta. Drama swasta ni maksud apa? Rekaan semata-mata. Faham lagi? Tak. Tidak ada realistik. Faham? Jadi kita muhasabah, kita fikir-fikir, banyak dah dosa kita. Banyak. Minta maaf pada Allah. Minta maaf pada Allah. Nabi kata barang siapa yang menyebut subhanallah wa bihamdihi. Nampak? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Akan dihapuskan dosanya, walaupun dosanya seperti buih di laut. Nah, minggu depan kalau cuti Ahad, satu Ahad, pergi ke tepi pantai Morik. Boleh? Mu bilang buih dia. Bulan depan tu mu khabar kat aku berapa dia buih. Lagi. Boleh tak bilang? Pasal apa tak boleh bilang? Banyak sangat. Lebih pada tu Allah ampun. Nampak lagi? Tapi tak, saya ni segala jenis benda memabukkan ni saya guna belaka dah. Allah ampun ke dah. Saya start dulu tahun 60. Hisap candu. Tak banyak dan dalam 3 trailer. Tahun 70 naik martabak, hisap ganja 400 kilo. Tahun 80 naik lagi makom, main heroin daripada number 4 ke number 5. Tak. Tahun 90 naik martabak lagi, sudah main crack. 2000 kokain. 2010 main ais, sabu, mak sabu habis terlibat belaka. Faham? Nah, kemudian lah ni 2 tahun kebelakangan minum bir, Bacardi, toddy, brandy, jenis tau. Unggal lagi nak lagi yang suruh sabdu nak le. Faham? Habis cak pala rimah, pala naga. Sekali mu taubat sungguh-sungguh, Allah ampun. Nampak? Kerana Allah ni tawab. Faham lagi? Maha penerima taubat. Bukan macam kita. Kita sekali dua kita maaf. Kali ketiga ni maaf. Faham lagi? Tahu tak? Saya berzina banyak kali dah tak? Banyak orang ni. Adalah lebih kurang dengan 47,000 orang perempuan dah. Hei, sekali mu taubat sungguh-sungguh, ampun, mu jadi bersih. Faham? Ata ibu anid zambi kaman la zambalah. Siapa yang bertaubat daripada dosa sungguh-sungguh pada Allah sekali je, jadi dia seperti kanak-kanak yang tidak pernah melakukan dosa. Nah, tu kerana Allah Maha Pengampun. Nah, Tawwabur Rahim. Dahlah kasih sayang, tawab pula. Sangat suka. Dia suka sangat kalau kita kata ya Allah minta maaf. Suka sangat Allah. Faham? Berfirman Allah Ta'ala pada hari kiamat apabila membalas Allah Ta'ala akan manusia dengan sebab amal mereka itu. Pergi oleh kamu kepada mereka yang ada kamu mengerjakan ibadat kerana mereka itu di dalam dunia. Tilik oleh kamu, adakah mendapat kamu? Di sisi mereka itu akan balasan, artinya tiada mendapat. Siapa yang melakukan ibadah bukan kerana Allah, kerana ibu bapa dia, kerana kawan-kawan dia, kerana manusia, kerana bos dia, kerana majikan dia, kerana anak-anak dia, dia menunjuk. Hari kiamat Allah kata tidak ada pahala di sisiku. Mu nak pahala, mu cari orang yang mu tunjuk ibadatmu dulu. Pergi cari. Lalu manusia pun mencarilah. Ada yang sampai beribu tahun di padang mahsyar cari, lalu berjumpa dan panggil. Dulu aku tunjuk semayang aku kepadamu, Allah suruh minta ganjaran darimu. Orang tu kata aku tak boleh beri apa-apa. Balik semula. Bila tidak ada ganjaran apa-apa, dilempar ke dalam api neraka. Jadi kalau kita hak lepas ni sebelum ni banyak dah amalan yang kita riak, insya-Allah dapat balik. Minta maaf pada Allah. Allah ni fa'alul lima yurid, maha bebas berbuat apa yang dia nak buat.
kalau kita minta ampun, jika Allah kehendak liman yasha, Allah kembalikan amalan pahala itu ditulis semula dalam buku amalan. Nuh yang mati perang di zaman Nabi SAW. Seorang itu dia berperang kerana dikatakan suruh orang kata berani. Nabi kata bukan pada jalan Allah. Seorang lagi mati juga dalam peperangan, tetapi tujuan nak dapat ghanimah. Nabi kata tidak, di atas jalan Allah. Seorang lagi kerana membalas dendam keluarga, tidak atas jalan Allah. Siapakah yang dapat atas jalan Allah, dapat pahala ikhlas, iaitu man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Siapa yang berperang supaya tinggi agama Allah, dialah yang sebenarnya berada di atas jalan Allah, jalan yang benar. Nawara. Jadi ada orang, tak ada orang, macam biasa kita amal ibadat. Faham? Amal ibadat macam biasa. Jangan nak tunjuk-tunjuk. Nah, kita seronok orang puji. Seronok tak? Seronok baik. Sebab itulah kalau kita buat kerja tidak ikhlas, tak tahan lama. Kerana apa? Kerana makhluk. Kerana manusia. Manusia ni mati tau. Mati tau. Akan mati. Itu panggil tak tahan lama. Faham? Dia buat satu amal kerana suatu yang tak tahan lama, maka amalnya tak tahan lama. Adapun siapa yang beramal kerana Allah, Allah ini hayyun, hidup, la yamut, tidak akan mati, dulu kini selamanya, maka amal itu tahan lama. Itu je. Faham lagi? Tempat sandaran kita, sandar dengan Allah, tahan lama ibadat kita. Dan mengajar orang marah ke apa, serik. Kenapa? Kerana Allah. Pagi-pagi post dalam WhatsApp hadis, tazkirah. Belum sembahyang subuh, ting masuk dah. Pukul 6.30. Ada tak gitu? Ada. Bagus. Tapi ada setengah tu bila kita tidak puji dia, live group. Faham lagi? Kenapa? Kerana dia buat dia tidak kerana Allah. Kalau memberdakwah dalam WhatsApp, dalam Facebook kerana Allah, maka tidak perlu like, tidak perlu share, tidak perlu apa. Kerana Allah. Bila mu sudah buat benda yang betul, yang baik, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan, sama ada berupa perkataan atau tulisan atau apa saja, melainkan ada malaikat yang menulis. Kawan kita tak like, malaikat sudah like. Cukup lagi? Cukup. Kalau tidak kerana Allah, 8 like print screen. Sono hebat. Kerana selama ni dia tulis tu 2 like dia dapat. Satu bini dia, satu akaun dia yang satu lagi. Faham lagi? Itu tidak kerana Allah. Mu mengajar kerana Allah, 15 orang view ke, 500 view ke, kerana Allah. Allah bagi orang tengok ramai, alhamdulillah. Allah tak bagi orang tengok ramai, 20 view je, lengah mengajar, habis hadis mukopah 2 jam, 19 view je, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Mu dapat menyampaikan benda yang baik. Balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku, kata Nabi, walaupun satu perkataan. Tanpa like, tanpa share. Faham lagi? Allah viralkan kita, Allah popularkan kita, alhamdulillah. Kita mengajar 18 tahun lah, belum popular, alhamdulillah. Jadilah orang yang baik. Tidak ada riak, tidak ada ujub. Itu orang yang baik. Kita mari mengajar masjid bagi RM100, rezeki kita sedikit malam tu. Kita mari mengajar masjid bagi RM500, rezeki kita banyak malam tu. Pegang itu kan. Minggu depan pula kita mari mengajar masjid itu, tak bagi apa-apa pun, tak ada rezeki malam itu. Faham lagi? Tu orang beriman. Ni tak gila, aku tak gila masjid itu, macam datang tu dak wis kepeng. Faham lagi?
Tahu tak? Lepas PKP ni, Allah bagi view saya punya live banyak ramai. 10,000, 13,000, itu sebenarnya tak ada masalah. Itu semua kebaikan, bukan penceramah. Itu kebaikan orang yang view. Tak ada kaitan dengan kita. Dulu sebelum PKP, kalau kita buat live 3,000, 5,000 masa live. Sekarang masa live 10,000, 15,000 biasa. Bukan kelebihan saya, kelebihan tu orang yang tengok. Kalau Allah tak pilih dia, takkan dia tengok. Faham? Jadi tak perlulah. Dulu kata, kenapa Ustaz ramai orang tengok Ustaz? Kenapa YouTube Ustaz ramai orang tengok? Sebab saya kata, saya tak pernah sebut sila subscribe dan tekan loceng. Lagi. Tapi tak salah sebut subscribe. Tapi saya tak pernah, na'udzubillah, tak pernah sebut. Tak salah pun, tak salah sebut. Nah, tapi saya tak pernah sebut. Allah bagi tengok ramai, alhamdulillah. Tak tengok ramai pun alhamdulillah. Faham lagi? Nah, orang tengok 2 orang pun makan nasi ikan goreng. Faham? Orang tengok 14,000 pun makan nasi ikan goreng. Faham lagi? Tugas kita sampaikan. Tugas kamu mari dengar. Cukup. Faham? Allah bagi ramai, alhamdulillah. Bukan kelebihan ustaz, kelebihan orang yang melihat. Bukan kelebihan penceramah, kelebihan ni orang yang sanggup datang tinggal rumah untuk duduk di majlis ilmu. Ni dok boleh tengok ramai. Oh, aku hebat tu. Tu penceramah mabuk tadi. Faham lagi? Nah. Ingat kalau boleh jadi penceramah, boleh jadi ustaz depan duduk di meja, jangan rasa kita paling pandai dalam ramai-ramai. Anggaplah sebahagian ni lebih tahu daripada kita. Rubba sami'in afahu minal mutakallim. Betapa ramai orang yang bagi dengar saja, dia lebih alim daripada yang bercakap. Faham? Ni dah ada setengah ustaz, dia mari ngajar, dia nak jadi imam. Bila orang tak bagi jadi imam, batal kuliah. Faham tak? Itu masalah tu. Mabuk air sejuk. Nampak? Hormatlah, walaupun muak pakar hadis ke apa ke, kan? Mohon hormat imam yang dilantik di sini. Faham? Muliakan dia. Hormat pengurusi masjid, hormat AJK masjid. Tu je. Rendah diri. Bila rendah diri, jadi kita macam Imam 4. Imam Hanafi. Imam Hanafi tahu? Bila dia meninggal, baju hijau. Tahun berapa? Belakang baju hijau kau? Ni baju hijau muda? Tak tahu. Ni baju kuning belakang? Imam Hanafi wafat tahun 150 Hijrah. Faham? 1000, dekat 1400 tahun lepas. Nampak lagi? Tahun 150 Hijrah wafatnya Imam Hanafi tu. Tahun tu lahir Imam Syafi'i. Faham? Yang paling last sekali wafat Imam Hanbali. Semua tu dalam mazhab salaf. Bermakna semua tu 1200 tahun sudah meninggal dunia. Ditanam. Faham lagi? Nama mereka 2022 hari-hari disebut orang. Kerana apa? Kerana mereka rendah di diri. Faham? Kalau takabur, masih hidup lagi orang tak sebut dah. Kalau mati, lu fikir sendirilah. Faham lagi? Macam kita ni hidup, orang tak sebut dah nama. Kalau KO, faham lagi? Tu kelebihan rendah diri. Nampak? Seluruh dunia orang sebut. Masjid tu sebut Imam Hanbali, masjid tu sebut Imam Syafi'i, masjid tu sebut Imam Hanafi, masjid tu sebut Imam Maliki. Kenapa? Orang tawadhu. Orang rendah diri. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa rendah diri, Allah angkat dia. Bila Allah angkat dia, namanya melangit walaupun jasadnya di dalam bumi. Faham lagi? Memang tak ada salah. Ada? Tak ada. Apa? Dan setengah daripadanya sangat loba atas makanan, wallahu a'lam. Baik. Sebelum menjawab beberapa persoalan, saya diwakilkan oleh pihak Surah At-Taqwa untuk melancarkan kutipan derma, sumbangan untuk membeli kapet serta pengimarahan surau. Petugas sila bangun sekarang, mereka akan menggunakan karung putih yang tertera depan menggunakan logo Surah At-Taqwa. Sila bangun sekarang, bertugas memungut sumbangan derma. Jangan balik lagi.
Kerana kita ada dua perkara yang besar malam ini yang rugi kalau kita balik. Pertama, kita akan menjawab ada lebih kurang 15 soalan, dan yang kedua, saya baru dimaklumkan daripada pihak Surau Taqwa, selepas solat beramai isyak malam ini, kita akan dijamu dengan jamuan besar-besaran di rumah masing-masing. Dah. Pelan-pelan kutip dek. Pelan-pelan kutip. Slow-slow dek. Tak apa, tak gaduh. Tak wajib bagi ya. Ini bukan zakat fitrah Ini derma saja dah. Zakat fitrah tak bagi berdosa. Ini kalau bagi dapat pahala. Kalau tak bagi kedekut. Insya-Allah. Ma yang kusumal min sadaqah. Nabi kata tidak akan kurang hartamu sebab kamu bersedekah. Kalau kita beli benda lain dikurang. Terima kasih. Teruskan. Yang tak bawa duit boleh bank in, boleh bagi lain kali. Nampak tak? Tengok Facebook surah apa semua. Boleh bank in. Kita tengok cek esok KWSP kita ada 18,000. Aku nak bagi 1,000 kepada masjid surau. Tak, baru tinggal 17,000. Masih lagi orang kaya. Tahu tak? Cek tengok dalam Maybank, dalam bank Islam, rupanya kita ada 43,000. Bang, aku nak bagi 3,000 kepada surau, tinggal 40,000. Bang, itu. Tapi syaitan tu jahat, Syekh. Bagi RM1 je. Bang lagi. Nampak tak? 43,000 bagi RM1 je. Pandai dia. Baik, teruskan mengutip sumbangan. Kalau dia dah kutip dah, dia tersilap lalu lagi depan kita, bagi sekali lagi. Tahu tak? Kita kalau makan pagi dah, tiba-tiba kawan call ajak breakfast sekali lagi, kita pergi tak? Pergi pula 2 kali. Pandai kalau bak makan 2 kali. Nampak? Tapi kalau bak derma mana 2 kali? Sekali RM1 baru. Bukan kita macam Saidina Abu Bakar. Sekali sedekah separuh harta. PT dia ada 50,000, sekali sedekah 25,000. Baik, sambil-sambil kita memberi sumbangan untuk surau Taqwa kita tengok soalan. Walaupun saya dah jawab soalan, jangan berhenti mengutip derma. Bolehkah seorang laki-laki mandikan jenazah ibunya? Bolehkah seorang perempuan mandikan jenazah bapaknya sendiri? Asalnya ialah perempuan mandikan perempuan. Sama ada perempuan yang mandikan perempuan, yang tukang mandi itu bukan mahramnya. Perempuan yang lain, tukang mandi mayat, dia mandikan perempuan. Tapi sebagian ulama hanya mengharuskan suami memandikan isteri, abang mandikan adik. Nanti dalam keadaan aurat mereka sama seperti masa hidup. Faham lagi? Yang afdal perempuan mandikan perempuan, laki-laki mandikan laki-laki. Adapun anak perempuan mandikan arwah bapaknya tidak afdal, walaupun ulama mengatakan dibolehkan. Soalan seterusnya, bolehkah ayah kami mewasiatkan atau mewakalkan rumah ibu kami kepada mereka? Benda ni. Urusan harta pusaka telah selesai dibahagikan kepada waris yang berhak. Setelah ibu saya meninggal pada tahun 2005, ayah kami meninggal lebih dulu. Gini, ayah meninggal dunia, dapatlah rumah itu contoh kepada mak isteri si mati. Faham lagi? Ayah meninggal dunia, rumah itu dapat kepada mak contoh. Okey, jadi milik mak. Tiba-tiba ada orang dakwa ayah ni dulu sudah mewasiatkan dapat kepada mewasiatkan kepada orang yang bukan waris. Faham lagi?
Itu masalahnya. Jadi kalau nak mewasiatkan harta, ialah sebelum pembahagian, itu baru diterima pakai. Contoh, si mati itu ketika dia hidup, dia yang menulis surat dengan ada saksi, jika aku mati nanti, maka hartaku aku wasiatkan kepada orang ini. Pada sisi syarak, lulus dengan dua syarat. Yang pertama, memang harta dia ada, dan yang kedua, isi wasiat itu tidak lebih dari 1/3 jumlah semua harta. Contoh, si mati ada 3 buah rumah, dia wasiatkan sebuah, itu hukumnya sah. Faham lagi? Tapi kalau si mati hanya ada sebuah rumah, wasiat sebuah rumah, tidak sah. Kerana nak wasiat kepada bukan waris, mestinya tidak lebih dari 1/3 jumlah harta itu. Tapi ini harta sudah dimiliki oleh pewaris, maka tidak terpakai lagi wasiat. Siapa yang wasiat ni, siapa-siapa boleh dakwa. Soalan seterusnya, selepas tahiyat akhir beri salam dulu baru muka toleh ke kanan, atau salam serta serentak dengan muka toleh ke kanan? Begitu sesali kupu. Apa ni? Baik, faham dah dia nak soal tu. Dia kata masa beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, masa mana lapas, masa mana muka berpaling. Berlakulah pandangan yang berbeza di kalangan ulama-ulama. Syekh Al-Imam Al-Imrani rahimahullahu ta'ala menyebut di dalam kitab Al-Bayan fi Fiqhi Imam Syafi'i, yang afdal ialah kita menyebut Assalamualaikum, muka ke depan. Pendapat ini diulang di dalam kitab Majmu' Imam Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak? Tapi kalau kita assalam terus berpaling, tidak salah. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi pun boleh. Yang paling afdal, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Faham? Soalan seterusnya, sah tak solat saya? Dalam solat 4 rakaat saya baca beza-beza qiraat di setiap rakaat. Contohnya, rakaat imam hafaz, 2 qiraat imam waras dan lain-lainnya. Baik, ini ahli qiraah tanya. Jadi dia tanya, kalau kita ada 4 rakaat semayang, sah tak kita baca Fatihahnya? Contoh, rakaat pertama mengikut qiraat hafaz, rakaat 1 2, rakaat 3 4 diikut qiraat waras. Faham? Jawabnya kebanyakan ulama berkata sah. Asalkan bacaan itu qiraah mutawatir. Tetapi jika kita menjadi imam, jangan baca gitu, memberi fitnah kepada makmum. Faham lagi? Memberi fitnah bagi makmum. Rakaat pertama alhamdulillah kita baca hafaz. Rakaat kedua ghairil maghdubi alaihim, balik awal belakang, subhanallah belakang. Padahal itu qiraat yang benar. Jadi fitnah tak? Jadi fitnah. Jadi hati-hati. Walaupun itu benar, tak boleh dibawa di khalayak ramai. Faham lagi? Untuk bacaan kita seorang tak ada masalah. Sebaiknya kita bacalah satu semayang dengan satu qiraah, semayang yang kedua dengan qiraah lain. Pertama kita baca waras, kedua kita baca hafaz, semayang yang lain kita baca duri, semayang lain kita baca qadun, semayang yang lain kita baca qombul dan sebagainya.
dibolehkan. Soalan seterusnya, semayang sunat qabliyah manakala Bilal mulai laungkan azan. Bagus soalan ni. Soalan mudah je, jawapan pun lagi mudah. Cuma kadang-kadang kita tak faham. Kita masuk dalam masjid, kita nak semayang tahiyat masjid, faham lagi? Kita pergi ready je, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah bang pula. Jadi kita nak jawab azan ke atau nak boleh semayang tahiyat masjid, faham lagi? Okey, jawapan dia dua-dua boleh. Faham? Sama ada kita nak tak mau semayang lagi, nak jawab azan dulu, tunggu situ lah. Orang bang kita jawab tu Allahu Akbar, dan tidak duduklah kerana nak tahiyat masjid. Habis dah azan kita berdoa, berselawat, baru semayang tahiyat masjid. Faham? Itu cara yang pertama, boleh. Yang kedua, kita masuk walaupun orang azan, kita terus semayang Allahu Akbar tahiyat masjid. Faham? Boleh, sah. Kalau ada ustaz main kata tak sah, jetik hidung dia. Bom. Faham lagi? Sah. Mana yang paling afdal? Yang pertama, tidak lagi solat, jawab azan dulu. Faham? Habis solat baru habis jawab azan baru solat. Okey? Itu yang paling afdal. Selesai masalah. Masalah seterusnya. Bolehkah duit khairat kematian diberi kepada keluarga yang kematian orang bukan Islam? Baik, duit khairat kematian itu dikutip. Kita kena tahu khairat kematian itu maksudnya apa. Adakah khairat kematian itu semua orang, semua agama? Ada tak bertulis untuk Islam sahaja? Dilarang untuk sebukan Islam? Tak ada. Bila tak ada, yarji'u ilal urfi, balik kepada uruf, kebiasaan. Uruf ini biasa khairat kematian jenazah orang Islam atau orang kafir? Cik jawab. Cik jawab. Orang Islam kena pakai hak uruf. Al-urfu muhakkamun. Hukum hak uruf itu dipakai. Tak boleh untuk bukan Islam. Tapi kalau buang kebajikan, sedekah untuk kebajikan, boleh. Kita beri sumbangan bantuan kepada orang kafir yang kehilangan suami, jadi susah dan sebagainya. Okey? Soalan seterusnya, batalkah khatib apabila terkentut ketika khutbah Jumaat? Baik, khutbah ini dia kena ada wudu. Bila dah terkentut, batal dah wudu. Keluar angin, melainkan khatib kentut melalui hidung. Keluar kentut ke hidung tak batal, kerana yang batal khuruju syai' min sabilaini, keluar suatu termasuk angin daripada kemaluan depan atau belakang. Maka khatib ambil wuduk, sambung. Faham lagi? Soalan seterusnya, apakah hukum tukang mandi mayat terlupa untuk mewudukkan pada si mati mayat sehingga dikebumikan? Bila berlaku kematian, wajib mandi atau wajib wuduk? Wajib mandi. Sunat wuduk. Walaupun sunat wuduk, wajib niyat. Kena ingatnya tu. Yang wajibnya mandi bukan wuduk. Tetapi walaupun yang wajib tu hanya mandikan jenazah, sunat tukang mandi wudukkan jenazah. Bila sebut sunat, tidak diwudukkan, maka tidaklah berdosa. Kita ni yang berhadas besar, kita mandi junub lah, tapi kita tidak wuduk, sah tak semayang? Sah lah. Kaedah mandi ni ada 3, ingat. Yang pertama sunnah Nabi, cara Nabi. Yang kedua cara orang Melayu kita ni. Yang ketiga fiqh kata sah saja. Yang terafdal cara Nabi, sunnah Nabi, iaitu ketika nak mandi hadas besar, ambil wuduk dahulu, lepas tu mandi. Cara kita orang Melayu biasa ni, mandi dulu, habis mandi wudu. Faham lagi? Dua-dua ni boleh. Yang afdal cara Nabi tadi, wuduk dulu, baru mandi junub. Dan satu lagi, fiqh mengharuskan
tidak ada wuduk, mandi saja dengan rata serta niat, maka sudah dibolehkan dia semayang. Tak, kerana sudah terangkat hadas besar dan hadas kecil sekaligus. Soalan seterusnya, apakah hukum bila kita berjamaah solat fardu wajib bersama imam yang bertugas? Apabila imam sudah memberi salam pada tayat yang terakhir, kita terus bangun dan ke belakang menunaikan solat sunat yang lain, sedangkan imam solat fardu belum mula zikir dan doa. Bolehkah kita buat demikian? Sedangkan kita tidak tergesa-gesa untuk hal yang lain, contoh hija atau kecing atau berberok atau sebagainya. Terima kasih. Baik. Faham tak soalan? Faham soalan, faham jawapan. Gini, dia kata kita mari semayang di surah Taqwa ni, imam baru salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum belakang bangun pergi semayang, bang, semayang tahiyat atau balik dan sebagainya. Dia tidak wirid bersama imam, tidak zikir bersama imam, tidak berdoa aminkan imam. Faham tak soalan kau? Malam ni jelas. Pakailah sampai bila-bila. Dengar baik-baik. Wajib mengikut imam ialah daripada takbir sampai salam sahaja. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikan imam supaya kamu ikut dia. Iza kabbaral imamu fakabbiru. Bila imam sudah takbir, kamu takbir. Wa iza raka'a farka'u. Bila imam telah rokok, kamu ikut rokok. Wa iza sajada fasjudu. Bila imam sujud, kamu sujud. Wa iza sallama fasallimu. Bila imam memberi salam, maka kamu semua beri salam lah. Faham lagi? Sampai di situ saja wajib ikut. Selepas salam, selesai dah semayang, tidak wajib ikut imam. Faham? Maknanya boleh imam nak wirid, kita pun nak wirid, boleh. Imam nak balik, kita wirid, boleh. Imam wirid, kita balik, boleh. Imam wirid, kita tak balik tapi nak tidur, boleh. Faham lagi? Faham? Cuma afdal, yang lebih baik, jika kita tak ada sebarang darurah, tidak ada sebarang kepentingan untuk balik segera. Imam Syafi'i sebut dalam kitab Al-Um, Imam Muzani sebut dalam Mukhtasar Muzani, afdal kita berzikir berjamaah bersama-sama imam sampai imam berdoa kita aminkan. Faham lagi? Jadi kalau orang yang nak balik, silakan. Dia ada kerja, dia nak pergi ambil bini dia pula tu di hospital di Kelang, dia boleh zikir dalam kereta lagi. Naik diuk, subhanallah, 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 subhanallah. Sambil berjalan naik motor pun boleh. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ustaz, kalau istighfar begitu tak ke bahaya kalau langgar kereta pun semua? Alhamdulillah. Mati kena langgar sedang istighfar. Baik pada tengah naik motor, brim, 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 dom, kena langgar. Faham lagi? Dia sebut duit je, kena langgar. Tak? Jadi tak ada, jangan marah orang. Cuma tabiat yang tidak baik. Orang, kita tak pergi mana-mana. Orang berzikir, kita malah duduk sembang-sembang je. Merugikan. Faham? Jadi orang tengok pula, dia ni tua dah, jadi fitnah bagi kita. Soalan seterusnya, hukum imam bacaannya tidak jelas. Bacaannya tak jelas. Maksudnya apa sebab? Banyak sebab. Kadang-kadang bateri mic. Faham lagi? Imam jelas bateri tu slow. Bateri wiak, bateri weak. Faham lagi? Kadang-kadang masalah speaker, bateri molek. Dak, ni memang imam memang slow. Kalau dia bacaan tidak jelas, tegur. Jangan tegur masa semayang tu. Masukkan dalam mesyuarat,
Nah, tentang bacaan imam tak jelas. Jadi makmum susah. Ada yang was-was. Rokok ke belum? Rokok ke belum? Nah, jadi jelas. Ni rokok tu biar jelas. Allahu Akbar. Orang pun belakang senang. Orang belakang tabik, oh beres, memang rokok. Ni orang dalam tabik dia dengar kan. Apa benda tu? Jadi syubhah. Nah, rokok ke apa? Ke ketuk tu memang. Nah, biar betul. Kenapa? Lebih mudah orang ikut, lebih afdal. Faham? Kerana kita jurubudi. Faham? Kerana lepas tu sahabat-sahabat dalam hadis-hadis tentang semayang, mereka akan selalu mengatakan ini, sami'atu Rasulullah qara'a sami'atu nabiyya yaqulu. Kami dengar jelas Nabi berkata masa tahiyat, kami dengar Nabi kata dalam rakaat, kan jelas kan tu. Faham? Jadi biar jelas. Sami Allahu liman hamidah. Kemah orang belakang ikut. Tak. Nampak? Salam pun tak bunyi yang. Akhirnya tak salam, takut batal. Tu imam balik main pipa. Tak salam lagi dia. Biar jelas. Soalan seterusnya. Apakah menjadi kerosan seorang meninggal dunia maka pihak surau on CD mengaji, sedang yang hadir berziarah sibuk berbual-bual? Tidak salah kita pasang rakaman orang membaca Quran, bahkan di stesen bas pun boleh. Ini telah dipatwa ulama-ulama mutaakhirin tentang rakaman. Syekh Hatiah Sokor sebut dalam kitab Ahsanil Kalam. Dr. Ahmad Syarbasi, ulama Mesir, sebut dalam kitab Yas'alunaka Fiddin. Syekh Ali Jadul Haq, hukumnya harus pasang apa benda syarat pada pita-pita rakaman kalau kita ni MP3 dan sebagainya untuk dengarkan bacaan Quran. Cuma yang dilarang itu dengarkan untuk dilarakan. Pasang kemudian kita buat lara ramai-ramai, itu dilarang syarak kerana tidak ada kehormatan pada ayat Quran. Okey? Cuma orang berbual, kita ziarah kematian, apa tujuan? Tuzakirul akhirah, supaya mengingat kepada akhirat. Mu pergi tengok orang mati, mu sembang bak duit, sembang bak projek. Orang masukkan mayat dalam liang, mu cerita bak lain. Mu cerita bak tu, bak ni, bak kereta, bak rumah. Mu tak ambil pengajaran. Jadi kamu pergi ziarah itu tak ada manfaat. Baik di rumah. Nabi kata zurul kubura fa innaha tuzakirul akhirah. Ziarah kematian, ziarah kubur, fa innaha, kerana ziarah itu tuzakirukum. Ada satu riwayat tuzakirah. Tuzakirah, dituzakiru, memberi ingatan kamu tu akan akhirat. Lah kita pergi sembang. Pergi sembang ami sembang ni. Sembang ni lalah ambil dia buah dalam lubang molek. Jadi bila kita nak ingat akhirat, di pejabat sembang dah, pergi cepat orang mati sembang pula. Tak betul kita ni. Pasal apa kita jadi itu? Tak ada ilmu. Imam zikir perlahan hingga pihak muslimat tak dengar. Banyak komplain ni. Faham lagi. Jadi kalau ada salah silap, perbetulkan. Komen-komen ni semua ni komen membina, bukan negatif. Faham tak? Kalau kita jenis menerima komen, kita akan jadi yang terbaik. Jadi adakah wajib imam kena zikir kuat? Tidak. Hukum zikir kuat ini boleh saja. Paling afdal zikir perlahan. Habis salam, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu perlahan. Al-Imam Syafi'i sebut, Imam Mawardi sebut kitab Al-Hawi, kalau kita ni tujuan nak ajar makmum supaya ingat doa-doa, ingat zikir-zikir, ingat ayat kursi, maka afdal imam zikir kuat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, biar makmum dapat belajar. Betul tak? Dan ramai mak-mak rempit kita, makmum-makmum orang muda kita, mereka dapat hafal ayat kursi sebab imam zikir kuat. Betul tak? Mereka malah nak baca buku kat rumah, nak tengok doa. Zikir. Dia mari sembahyang jemaah,
3 bulan apa yang imam zikir dia ingat. Nampak? Itu kelebihan. Jadi kalau boleh kuat sikit lah kalau bagi orang yang nak belajar macam ni. Soalan seterusnya, hukum salat fardu duduk dari mula takbir sampai akhir, sedangkan dia boleh bawa motor. Dia tak puas hati. Dia tu kawan tu mari bawa motor, tapi semayang tak boleh berdiri. Jawabnya, bawa motor belum tentu boleh berdiri. Di sini boleh duduk satu je, turun motor naik atas kursi roda. Faham? Tak boleh diri, kaki lembek. Faham tak lagi? Dah masuk gear kat tangan. Motor dia modified semua. Mu kena check dulu. Jangan sangka buruk. Yang tak bolehnya mari jalan berdiri meleleh dia sembang. Faham lagi? Tapi bila sembahyang duduk, tu baru kita pertikai. Jadi kalau orang tu memang boleh naik motor, tapi dia orang OKU, jenis tak boleh berdiri, duduk. Takkan masuk motor tu duduk atas motor. Jadi tengok, kalau dia memang boleh berdiri, tak sah dia sembahyang duduk. Kerana Nabi kata salli qaima, wajib sembahyang berdiri dulu. Siapa tu? Orang yang boleh berdiri. Orang yang tak boleh berdiri, fa illam tastati' faqaida, kalau kamu tak boleh berdiri maka baru boleh sembahyang duduk. Soalan seterusnya, apakah hukumnya nama orang yang mati ditulis dalam kad jemputan kahwin? Contohnya Allah yarham Pulan bin Pulan menjemput tuan-tuan dan puan-puan. Ini pesen baru pula, orang mati jemput. Faham lagi? Tengok keadaan apa yang dia jemput tu. Allah yarham si Pulan bin si Pulan jemput tuan-tuan semua mati bersama. Tu lain. Faham? Kalau jemput mari ke rumah dia, macam mana dia jemput? Faham? Lainlah kita bercerita Allah yarham itu memang dia pesan dah suruh panggil jemput semua. Tu lain. Jadi tak payahlah tulis si mati menjemput sama. Faham lagi? Orang hidup lah jemput. Pelik-pelik dia, kita makin lama makin pelik. Apakah hukum memakan suplemen untuk membesarkan badan? Apakah hukum bermain jin jadi guana, Ustaz? Hukum membesarkan badan, apa tujuan? Tujuan supaya orang nampak hebat, kita yang lebih hebat dari orang lain. Untuk sombongkan diri, haram. Untuk menakutkan musuh, harus. Kerana kita tak puas hati apa yang Allah bagi badan pada kita, haram. Kerana bila saya besarkan badan dengan bersenam, dia bukan saya nak besar, dia jadi besar. Memang sebenarnya muscle kita ini kerja dia membesar, tapi oleh kerana kita tidak berikan dia latihan yang cukup, muscle kita tidak mengembang. Maka leper gitu kita punya tangan. Tapi bila kita bekerja, dia akan mengembang. Itu hukumnya semula jadi, harus. Jadi dia main gym, bahan lagi. Dia pergi main angkat berat, angkat weight, main dumbbell dan sebagainya. Dululah dia punya muscle dia belah bawah. Dan dia naik belah atas pula. Dia ada dah ambil benda lain. Dia berguting baldi apa semua masuk ni. Tak ada. Dalam ni Tuhan buat. Memang muscle kita ni, bila kita buat keras, dia akan kembang. Otot-otot ni. Faham lagi? Itu tak salah. Tapi bila masuk benda lain, suntik atau menggunakan obat-obat dadah yang membahayakan kesihatan, yang akan menjadikan rubah bukan atas rupa asal dah, itu kena laknat. Nampak? Tapi tunjuk nak bangga, nak gong, nak sombong, haram. Kalau dia ada badan pula comel dah, dia pakai spender pula tandingan. Faham lagi? Dia pertandingan tu pasal apa dia pakai spender? Pakai plekat tutup aurat. Apa salahnya pakai kain plekat? Ni spender kecek gitu. Spender tu mu pakai kat kambing boleh lari. Malu dia. Faham lagi? Itu salah. Badan cantik Allah bagi, derhaka pula kepada Allah. Apakah hukum bermain jim? Hukumnya tengok huruf yang di belakang. Kalau jim itu dengan huruf mim, hukumnya harus. Kalau jim itu dengan huruf nun, hukumnya haram. Ulama larang bermain jin.
Tahu jin April, jin Jembaragas. Faham? Boleh gym, belakang gym, bersenam, tarik spring. Itu tidak ada benda-benda khurafat. Tapi kalau jin, tak boleh. Faham? Kerana jin itu biasanya menipu kita. Faham? Tapi jaga aurat lah ni. Dah main jin, luar pendek pula. Auratul mukmin baina surah wa rukbah. Aurat laki-laki ni pusat sampai ke lutut. Ini kebakar luar pendek pula. Waktu masuk kedai pakai baju singlet. Ada gambar orang pegang besi patah. Lagi tiup bulu penuh ni. Masuklah kedai. Tak apa comel. Betul lah badan kita Tuhan bagi besar, muscle besar. Pakai baju lawa-lawa. Kenapa pakai baju macam orang kafir? Jaga aurat. Tak salah badan besar, jaga aurat. Tapi gitulah, badan besar mana pun kalah dengan binimu. Tak sungguh. Bukan semua lah, tapi kebanyakan. Kawan saya ni lengan ni besar ni. Lengan ni besar perut kita. Kenalan tak lah rapat sangat ni. Tu lengan. Main gym lah. Ni 30 kilo. 30. Kita 3 kilo ada. 30 kilo. 30 kilo. Besi besar tu. Ni gini. Tapi nak pergi mana-mana kalau bini dia tak pergi tak boleh. Bini dia tak main tu, aku kunyur. Lagi. Hebat lagi bini dia tak. Tu kelebihan orang perempuan. Tak perlu akad besi. Akad nyor. Antara doa berjemaah dan zikir lepas solat, manakah yang lebih penting? Jawabnya, kedua-dua ini adalah amalan yang sangat afdal. Zikir dan doa. Inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berzikir dan berdoa. Faham lagi? Ada orang kata jangan, tak perlu doa, kita berzikir saja. Tak boleh. Allah kata ud'uni. Doa kepada aku. Allah tak kata ud'uni sebelum solat, lepas solat, di mana-mana dah ud'uni mutlaqan. Di mana saja, lepas solat lebih-lebih lagi. Zikir Allah suruh kau, fazkurullah. Zikirlah kamu akan Allah. Doa, doa ni minta kepada aku. Malam yas'alillah yaghdab alaih. Nabi kata siapa tak berdoa minta pada Allah, Allah marah orang itu. Faham? Soalan seterusnya, apakah menangkap babi liar di kebun dan menjual kepada orang bukan Islam? Halalkah duit jualan tersebut? Innallaha idza harrama syai'a harrama samana. Allah Ta'ala mengharamkan babi, mengharamkan harga babi. Jual babi macam tu, makan haram, harta haram. Pergi Mekah buat haji tak mabrur, mabruk namanya. Adakah anak-anak boleh menuntut harta pencarian bagian ibunya bila bapaknya meninggal dunia mengikut jalan faraid? Jika ada bagian ibunya yang belum dibahagikan, berhak. Kerana anak-anak tuntut bagian yang ibunya. Faham lagi? Kalau tidak ada bagian harta pencarian, tidak ada hak lah. Bagaimana nak mengatasi lintasan hati supaya syirik? Jawabnya, jangan dilayan lintasan itu. Itu khatir syaitan. Syaitan nak suruh kita datang keraguan pada Allah. Faham lagi? Kita suka melayan, akhirnya kita sakit. Jangan layan. Lepas tu banyak minta berlindung dengan Allah. Cara nak mengatasi penyakit was-was. Was-was ini sudah lama. Lepas tu orang dalam semayang dia siapa tak sedar. Aku berapa rakaat? Ada orang bila dia rokok dia baca qul ya ayyuhal kafirun. Baca dalam rokok qul ya. Patut baca tahiyat Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsir. Apa pula doa iftitah? Allahu akbar. Salam tu takbir. Faham? Kerja siapa ni? Al-Khannas. Faham? Kerja tang segi tang. Setan. Bahagian yuwaswisu fi sudurin nas. Mendatangkan ragu waswas dalam hati manusia. Jadi ragu tu banyak sebab. Kadang-kadang dalam takbir, kadang-kadang tentang niat, kadang-kadang tentang
mandi junub, kadang-kadang tertanjiru air, niat dulu ke atau air dulu. Nah, semua itu dapat diatasi mendalami ilmu agama. Soalan seterusnya sikit lagi. Amalan apa yang paling besar ganjarannya? Beriman. Beriman diampunkan segala dosa yang telah. Dia minum arak saja zaman kafir 40 tahun. Dia berzina 60 tahun. Bujung hayat last sekali dia beriman. 2 kalimah syahadah tu habis segala dosanya telah diampunkan Allah dan dia dapat syurga Allah. Betul iman. Ada mau tanya yang paling afdal iman. Kalau amalan lepas pada iman, apakah amalan? Solat fardu. Soalan seterusnya, anak mati dalam perut ibu yang sudah disembelih, bolehkah anak itu dimakan tanpa sembelih lagi? Boleh. Kita sembelih ibu, ada anak sudah meninggal dalamnya, boleh makan anak. Tapi kalau anak itu hidup, kena sembelih anak. Okey? Soalan seterusnya, apa beza fi sabilillah dengan amal soleh? Sabilillah ni jalan yang benar, jalan Allah. Mana kalau fi sabilillah mati pada jalan yang benar, jalan yang Allah redha. Tu. Tapi kalau mana amal soleh, amal ni bahasa Arab, bahasa Melayu kerja, soleh baik, kerja yang baik. Faham lagi? Bolehkah kita sampai mengenal Allah sekiranya kita mendalami ilmu sifat 20? Iyalah. Sifat 20 ini diambil daripada ayat Quran. Faham lagi? Ambil ayat Quran tentang Allah itu ada, lalu dia ajar kepada kita. Ambil ayat-ayat Quran bahawa Allah itu dia kekal, tidak binasa. Ajar kita. Ambil ayat-ayat Quran tentang mengatakan Allah ini tidak dilahirkan, tidak diberanakkan, dia sentiasa ada. Faham? Tidak ada permulaan. Ajar kita. Ambil ayat Quran tentang bahawa Allah ni hidup, tidak dengan macam kita hidup, maka diterangkan sebagai sifat hayat. Semua itu daripada Al-Quran. Jadi kita nak kenal Allah, kita tak boleh kenal Allah dengan zat Allah. Kita nak kenal durian boleh dengan tengok ambil pegang zat durian, boleh koyak dia, boleh bawa dalam mulut. Allah kenal dengan sifatnya. Di mana ada sifatnya? Di dalam Al-Quran. Tugas siapa mengambilnya? Kita orang awam tak reti nak cari, ulama yang ambil. Faham lagi? Itu cara dia. Soalan seterusnya, yang ketiga, kedua lah sebelum akhir, selebihnya kita baca lain kali. Anak yang sudah meninggal dunia oleh orang tuanya, bolehkah diakikahkan? Boleh. Cuma ulama berkhilaf. Tengah ulama kata jika dia mati malahir itu tidak hidup, tidak diakikahkan. Tapi pendapat yang ramai, jika dia sudah sampai 4 bulan dalam kandungan, diakikahkan. Itu pandangan fuqaha. Kenapa? Kerana setiap manusia bila sampai 4 bulan dalam perut ibu, sama ada dia hidup atau mati selepas 4 bulan, dia akan dibangkitkan di padang mahsyar. Yang tak sampai 4 bulan dalam kandungan tidak dibangkitkan. Kerana 4 bulan itulah ditiup roh. Kerana itu, jika anak ia dalam perut sampai 4 bulan atau 4 bulan setengah atau 5 bulan dan mati dalam perut atau beranak mati, sunat diletakkan nama, kerana dia akan hidup di hari kiamat untuk dipanggil dengan namanya. Nabi kata innakum satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum, asma' wa asma'i abaikum. Kamu semua nanti semua hari kiamat akan dipanggil seorang demi seorang dengan nama-nama kamu bin bapak-bapak kamu. Fa ahsinu asma'akum, elokkanlah nama-nama. Faham? Termasuk hak 8 bulan dalam perut gugur, beranak tak cukup bulan mati, atau tak sampai 6 bulan gugur mati. Syaratnya 4 bulan dan ke atas. Soalan yang terakhir pada malam ini. Bagaimana punya laki-laki perempuan bersekedudukan sampai ada 7 orang anak? Kes tahun lepas. Wajib difarak, dipisahkan mereka. Kita tak ada kuasa, pihak berkuasa hendaklah pisahkan mereka. Lepas tu kena ada pihak berkuasa. Kadang-kadang dalam bab ini jiran tegur, orang tak takut. Tapi kalau pejabat agama mari, baru orang takut.
Faham? Kita tengok budak-budak isap dadah. Dia kata jangan isap dadah, tak baik, tak baik. Yelah aku. Tapi kalau polis berhenti sebelah dia, tak payah kata pun. Pum, lagi tu. Faham? Jadi pihak berkuasa itu penting. Soalan yang terakhir. Salah seorang daripada anak perempuan ingin berkahwin, laki-laki sebut tidak boleh jadi wali. Adakah boleh menggunakan wali hakim? Macam mana nak menambah kemanisan dalam beribadah kepada Allah? Wali ni dia tak boleh suka-suka. Dia macam tayamum. Lagi ada air tak boleh tayamum. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Air tidak ada baru boleh tayamum. Mana wali dia ada tertib. Mula-mula bapak perempuan, lepas tu datuk ayah kepada bapak, dan ke atas. Kemudian adik-beradik perempuan yang laki-laki lah. Faham lagi? Kemudian anak saudara dengan abang perempuan itu. Faham? Ataupun adik lelakinya. Kemudian baru bapak saudara sebelah bapak, bukan sebelah mak. Kemudian baru sepupu. Okey, jika ada ayah, tak boleh kita nak pilih adik-beradik. Tamu ayah nak adik-beradik jadi wali, tak boleh. Tertibnya ayah dulu. Jika ayah itu tidak ada, contoh tak tahu di mana ayah, baru boleh adik-beradik. Atau toki tadi. Faham lagi? Ayah ada tapi ayah dah ada dalam penjara. Toki pi kuda. Faham lagi? Tak boleh keluar nak jadi wali. Maka baru berpindah wali. Semua wali tak ada. Wali hakim. Nampak? Mala waliyullah, apa sultan waliyullah. Barang siapa yang la waliyalah, tidak ada wali, dia anak angkat, tak tahu mana keluarga, tak ada walinya. Fa sultan, maka kerajaan akan menghidangkan satu wali untuknya. Kacang kita disediakan oleh mahkamah syariah. Faham lagi? Pergi ke bawah mahkamah syariah, saya nak berkahwin tapi tidak ada keluarga kerana saya dibela oleh keluarga angkat, tak tahu dah mana ayah saya. Faham? Pihak mahkamah syariah wajib menyediakan wali. Wali hakim namanya. Bukan hakim jadi wali, wali hakim. Faham? Kan kata dia kata tu hakim dia pakai rambut bulu naka, kulit naka tu. Bukan. Tu hakim magistrat. Maksudnya wali hakim ini wali yang dilantik oleh pihak kerajaan, dibenarkan sultan. Dia akan jadi wali. Kita nak manis dalam beribadah, jangan kita tengok benda-benda yang haram. Yang kedua, banyak bertaubat. Nabi kata kalau kita duk tengok benda-benda yang cantik pada tubuh badan perempuan, duk tengok punggung awet, duk tengok cerita-cerita pakai bikini, nampak pusat apa semua, kita semayang tak manis. Tak manis. Sama macam orang yang demam, kita bawa kuih manis. Tahu tak manis. Padahal kita 11 kilo bergula. Kerana dia sakit. Faham tak lagi? Jadi jangan tengok. Banyak sekarang dalam TV-TV mengarut-mengarut. Betul tak? Perempuan joget lah apa semua. Pihak pemimpin ni kita pelik juga. Allah beri berkali-kali dah dia jadi pemimpin. Dia masih lagi tidak mau haramkan program-program yang haram seperti itu. Patutnya haramkan. Buat garis panduan tentang hiburan. Tak boleh. Dedah aurat dan sebagainya. Bumi yang kita pijak ini bukan milik bapak kita. Hadza ardun milkun lillah, milik Allah. Tu yang tu imam duk wirid sama. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Pernah tak wirid itu? Apa maknanya? Milik Allah. 7 lapis langit atas kepala kita dan bumi yang kita duduk ni milik Allah. Bukan tok kita punya. Bukan Perdana Menteri punya. Bukan sultan punya. Allah punya. Bila Allah punya, kena ikut tak peraturan dia? Kena ikut Kita tumpang naik kereta kawan kita. Kita tak ada kereta, kita miskin. Kita pun bagi dia tumpang. Dia kaki dia buah tak ada sebok. Sebelah lagi dia buah tak tekok kita. Dia kata, berapa kaki buat gini? Ini kaki saya. Tak boleh. Walaupun kaki awak, ini kereta saya. Buka pintu tendang keluar. Faham lagi? Okey, bumi ni siapa punya? Allah share tak dengan kerajaan manusia? Ada share tak? Langit siapa punya? Bila kita duduk pada orang punya, wajib tak kena ikut peraturan dia? Wajib tak? Kita pandai dengan orang, kita ikut peraturan orang. Tapi dengan Allah, kita pengarah jabat pendidikan.
Tapi dalam jabat pendidikan kita pengarah. Kita masuk jabat pertanian, kita pengarah tak? Tak. Kena raih peraturan di jabat pertanian. Faham lagi? Kena faham? Dan ni kita duduk bumi Allah. Program-program maksiat ni hentikan segera sebelum terlambat. Kalau mati habis, Allah tanya akhirat tak ada jawab. Mu dulu jadi menteri ni 80,000 sebulan, 100,000 sebulan. Ada mu haramkan program maksiat, doa pang bang kepala tuti. Balik awal kita. Ia mudah-mudahan benda-benda ni tak ada, dikurangkan, mata-mata kita ni semakin sihat. Yang kedua, banyak bertaubat. Kerana bila taubat, dosa hilang. Dosa duduk kat badan kita, kita tak rasa senang, tak rasa mudah nak beribadah. Inna siqataz dzunubi tamna'ul khifatal ibadah. Kerana belitan dosa yang dikeliling badan kita tidak menjadikan ringan ibadah itu yang sepatutnya kita dapat kerjakan bila-bila masa. Wallahu a'lam. Allah manfa'na bima 'allamtana, allimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.